Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan dan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, salatlah dan berkorbanlah tuan-tuan dan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain pada salat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan dan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya, tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insya-Allah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi di dalam forum Taman Syurga Maya, Bual Bicara Santai yang dibawakan khas kepada anda semua yang ditaja oleh pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bayangkanlah seawal bulan Januari lagi kita telah pun mewar-warkan tentang korban di Afrika, dan Alhamdulillah Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah dipilih sebagai wakil tunggal untuk menguruskan ibadah korban di Afrika. Tuan-tuan dan puan sekalian, susah-susah kita tuan-tuan tidaklah sesusah di Afrika, dan tuan-tuan jangan bimbang, setiap bahagian yang kita salurkan ke Afrika, sebahagiannya juga kita akan korbankan juga untuk mereka yang memerlukan, iaitu asnaf di negara kita di Malaysia. Tuan-tuan dan sekalian, maknanya 2 in 1, korban di Afrika dan juga di Malaysia. Tuan-tuan, untuk makluman, duta untuk program korban pada tahun ini 2021 terdiri daripada saya sendiri Syamsul Bat bersama-sama dengan yang lain, iaitu Datuk Ustaz Kazim Ilyas, bersama-sama juga dengan Datuk Badli Shah, Ustaz Jafri Mahmudi, Ustaz Ilyas Ismail, dan juga tidak dilupakan Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa. Jadi pada semua yang berhasrat untuk menyertai korban, pastikan anda daftar segera dengan di talian yang tertera. Hubungi segera tuan-tuan. At least bagi nama, pahala Allah Ta'ala dah kira dah. Kita bayar kemudian pun tak apa. Dan paling murah, satu bahagian lembu baru RM390, satu bahagian unta RM580, satu ekor kambing RM580. Seekor lembu baru RM2,730, seekor unta RM4,080. Jadi tuan-tuan, paling tidak fokus. Bagi kat lembu pun, untuk masuk yang bahagian lembu pun dah cukup baik tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki kita lebih diberkati. Alhamdulillah, sahabat-sahabat daripada Singapura dan Brunei yang menyaksikan ni, untuk alaman anda semua, juga ramai yang telah mendaftar untuk program korban pada tahun ini. Jadi, pada siapa yang nak join korban, pastikan daftar segera dengan menghubungi talian yang tertera. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada malam ini kita seperti biasa kita akan berbual, bicara santai
bersama dengan panelis-panelis yang tak kurang hebat pada malam ini. Iaitu yang pertamanya saya perkenalkan, panelis pertama kita adalah announcer DJ Radio Negeri FM iaitu Nen Tebabo. Nen Tebabo ni popular tuan-tuan. Nen Tebabo ni popular, meniti namanya daripada bibir ke bibir masyarakat di Negeri Sembilan. Dia kalau dengar suara kat dalam radio tu cara orang tua tapi muda cun melecun melapak. Suara kan. Jadi Assalamualaikum, apa khabar Nen? Waalaikumsalam Ustaz. Baik adanya, alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Jadi saya difahamkan walaupun Nen ni merupakan DJ Negeri FM, announcer, dia sekarang ni bukan berada di Negeri Sembilan. Tu dia. Tapi saya tak nak umumkan dia berada di mana. Jadi takut nanti anda berpusu-pusu pula mencari dia. Jadi rahsia, biarlah rahsia. Jadi sihat kan Nen? Sihat alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Saya dah cakap, saya push juga dia minta live pada malam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Minta dia tolonglah live juga malam ni. Kalau tak buat stand sandar kek cawan pun tak apa, tipun tu saya kata macam tu kan. Okey je, janji jalan kan. Tu dia, alhamdulillah. Baiklah. Kita beralih pula kepada panelis yang seterusnya. Tidak lain tidak bukan sangat popular, pelakon terkenal, juga pelawak dan juga macam-macam lah. Kojo dia buat. Itulah dia Abang Abius. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz dan semua. Itu kain soket siapa lah jadi background tu. Ini patutnya nak buat ni busana. Tapi hari ni kita sangkut kat belakang dulu. Jadi itu terbaik, kreatif. Jadi bang siap bang Ya, alhamdulillah sihat Ustaz. Okay, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita bukan bertiga, ada seorang lagi iaitu penyanyi yang cukup popular, meningkat naik tiba-tiba mendadak. Suaranya sedap, tak lain tak bukan bersiaran. Ini betul-betul live ni tuan-tuan. Nak tunjuk betul-betul live. Kita bersama dengan Usup. Mana dia Usup? Assalamualaikum. Tengok betul-betul punya live. Dia duduk situ memang peminat dia ada keliling dia. Dahsyat tu. Tak ada. Ini baru betul. Ini baru betul-betul sandar kek cawan. Dah kek R&R duduk R&R Ustaz. Sihat Usup Sihat Usup Sihat alhamdulillah. Sihat. Tadi syuting apa Usup? Saya syuting drama yang akan keluar dekat Astro nanti. Kalau dah berbini. Kalau dah berbini? Rasanya macam tahu je tajuk ni. Macam tahulah sebab orang tu pun berlakon juga. Jadi pastikan anda semua saksikan kalau dah berbini. Tapi saya hanya dalam salah satu episod ajalah Okey, baiklah. Malam ni kita akan sembang santai je. Jadi jangan stres-stres. InsyaAllah saya tengok Usup tu dia dah penat hari ni. Kita jangan penatkan dia lagi. Kita mulakan dengan Nen Tebabo. Tapi sebelum tu saya nak share tuan-tuan sekalian. Keadaan ekonomi sekarang ni kalau kita melakukan satu kerja je tidak mencukupi. Kan ada yang buat 2-3 kerja dalam satu hari. Kadang jangan tak hairan lah ada orang yang terpaksa buat kerja yang luar daripada kebiasaan yang dia buat. Kadang-kadang dia pegawai, malam dia buat Grab. Kadang-kadang dia juga sambil-sambil tu dia buat sale juga kan. Jadi termasuk jugalah dengan panelis-panelis kita yang ada malam ni. Dia tak bergantung pada satu perkara saja. Jadi bila kita cerita tentang tajuk kita multitasking iaitu membuat 2-3 tugas pada satu masa. Jadi makna kata dalam hal ni itulah yang realiti yang kita nak bincangkan pada malam ni. Jadi Nen, apa komen Nen tentang isu melaksanakan 2 kerja atau lebih demi kelangsungan hidup? Pada pandangan Nen sendiri, adakah ini menepati apa yang Nen alami atau Nen ni ada sekadar pilihan untuk menambah pendapatan? Mungkin Nen boleh share sikit, silakan. Cerita maknanya kalau bahasa orang ilah itu kan banyak kerja dalam satu masa, apa tu kata ni, banyak kerja lah macam-macam yang dia buat kan dalam nak mencari joki ni kan. Sebenarnya macam ayah ni kira memang dah cuba mencari joki dah macam ni kan. Kira apa yang boleh ayah buat lah. Apa yang kiranya yang dapat ayah tokau, yang tak dapat
Ah. Tapi itulah maknanya kalau Ustaz bertanyakan tentang Ayu ni sebagai penyampai kan. Bukan setakat saja maknanya penyampai. Ayu buat juga kadang-kadang kalau dijemput untuk apa extra berlakon. Orang jemput kalau kadang tu bila orang minta kita apa ni menjadi pengacara satu majlis tu pun Ayu pun maknanya bagi Ayu kalau orang dah jemput tu maknanya orang percaya kat kita lah kan. Sebenarnya macam tu lah. Sebab tu cara Ayu joki macam tu lah. Tak, sebenarnya menambah pendapatan ataupun tak ada pilihan kena tambah pendapatan ataupun itu sekadar nak menambah duit yang dah sedia banyak? Tak. Sumber tu Ustaz. Sumber pencarian Ayu dah macam tu Ustaz. Sumber pencarian. Maknanya memang terpaksa jugalah. Tapi dia kadang-kadang Ustaz dia berlaku macam sebab ada masa kan dalam tempoh sehari tu sampai ada 2-3 orang jemput kan. Itu kiranya maknanya borek kepada ambil hati Ustaz. Ambil hati? Makna dah terlampau banyak lah duit dan ambil hati je lah. Tak adalah betul-betul nak cari duit pun. Itulah. Tak. Kan, ada kiranya ambil hati dalam mencari joki Ustaz. Kita kata orang ni kan market untuk sumber pencarian tu kena jagalah Ustaz. Tak nak kena kaya orang lah. Ya. Jadi makna kata sekarang ni nak cerita tak adalah tak ada sak bona tapi nak tambah-tambah duit boleh lah. Macam tu lah kira kan. Nak nambah belanja sendiri. Orang boleh waris dah. Belanja sendiri. Oh, maknanya terdesak tu tak ada lah ya? Tak ada lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia announcer kita, Nen Terbabur yang bercakap dekat dalam radio Komen Laju, tuan-tuan. Komen Laju. Tapi bila kita tanya soalan macam ni, ada bersilat macam ni, tak nak. Dia pun tak tahu nak kata, yo pilihan kata. Dia tak tahu. Dia punya tertib takut dia tersalah jawab tu kan. Tapi tak apa. Makna kata kita boleh ambil kesimpulan tak adalah terdesak pun. Tapi dapatlah menambah-nambah perbelanjaan diri sendiri. Itu yang terbaik. Alhamdulillah. Baiklah, kita beralih pula kepada Abang Abius. Kalau kita tengok Abang Abang dulu bergelar pelakon aksi. Saya tahu pelakon tempur aksi. Dan begitu juga bertambah pula genre itu kepada lakonan apa yang komedi dan sebagainya, lawak kan. Dan terlibat juga dengan function di luar, pengacaraan dan sebagainya. Jadi sebagai seorang artis, adakah ini merupakan satu tuntutan hidup atau keperluan sebagai penghibur agar menjadi lebih versatile yang boleh buat macam-macam bidang? Bukan kalau berlakon tu bukan watak ni je, berbagai watak. Jadi atau mesti kena pandai juga pengacaraan tu memang kena ada. Dia tak boleh hanya pandai berlakon, pengacaraan dia tak nak, dia tak boleh ke macam mana? Mungkin Abang Abius boleh kongsikan. Semua silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, baiklah gini Ustaz. Pada saya tetapi saya tidak mengajak orang lain lah. Ini saya. Apa yang telah saya praktikan, apa yang telah saya lakukan, saya menganggap bahawa itu bukanlah satu versatile juga. Tetapi nak katakan ia adalah tuntutan hidup mungkin sebab kita memerlukan di atas muka bumi ini kita memerlukan keuangan untuk kita terus hidup, untuk kita kata orang mencukupi kehidupan kita. Tetapi bukanlah itu satu benda yang terdesak menyebabkan saya membuat kerja banyak daripada itu. Salah satu daripada sebabnya saya katakan begitu kerana bermula daripada saya berlakon dulu, kata Ustaz tu, berlakon aksi-aksi. Tetapi saya diuji oleh kesakitan tahun 93. Tu saya katakan perancangan kita hebat, tetapi perancangan Allah itu lebih hebat daripada kita. Jadi maka itu mungkin Allah bagi saya pula lari pula daripada melakukan kerja-kerja aksi ini, pergi pula ke bidang komedi.
Sedangkan saya tidak pernah rasa bahawa diri saya komedi. Lepas tu pula daripada situ pergi pula kepada bila dah umur begini dapat peluang untuk jadi pengacara. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya kalau kita nak diikutkan, berlakon, berlawak, pengacara dan juga penyampai itu adalah terkurung dalam industri seni. Maknanya dia tak lari jauh. Dia tetap, cuma cara dia agak berbeza. Jadi pada saya bukan melihat ia sebagai satu versatile sangat, tetapi itu memang ialah keperluan hidup. Sebab saya rasa saya dengan orang yang ada dekat luar sana, beza di antara kita adalah bidang kerja. Saya sebagai seorang artis, anda mungkin di luar sana sebagai seorang lawyer, doktor sebagainya. Jadi itu, tetapi tuntutan hidup tetap sama. Saya ada sedih, saya ada marah, saya perlukan makan, saya juga perlukan tidur dan sebagainya. Sama aja macam tuan-tuan yang berada di luar sana. Jadi nyatanya bahawa itu adalah keperluan hidup. Bukanlah maknanya kita nak cari style ke, nak nampak kita bergaya sangat ke, tidaklah, itu saja. Okey, terima kasih. Jawapan yang sangat lengkap yang mana Abang MB dah share kat kita. Tuntutan. Jadi tuntutan hidup dalam keadaan ni, keperluan meneruskan kehidupan kita. Sebab kadang-kadang mungkin siapa pula yang berdongong suara tu? Siapa yang keluar suara ni? Kena tutup mic dulu siapa yang berdengung tu. Okey. Jadi kalau kita tengok keadaan ini sebenarnya kita tak boleh nak cakap juga kalau kita ni boleh duduk diam-diam tak buat kerja. Susah juga, terpetul kat kata Abang Abi tu. Jadi makna kata dalam pada masa kita ada kerja, mungkin kadang-kadang kita tengok ada siang doktor, petang dia jual burger, dia masih lagi buat benda lain, berniaga. Mungkin ada minat dia dalam bidang perniagaan. Jadi masa yang sama boleh tambah-tambah. Mungkin pada hari ini dia tidak memerlukan, tetapi mungkin boleh diletakkan sebagai simpanan untuk bekalan di masa-masa yang akan datang. Jadi itu yang saya dapat daripada apa yang Abang Abius kongsikan kepada kita. Baiklah, beralih kepada panel kita yang ketiga, iaitu Usop. Usop kan penyanyi yang memang meningkat naik dan dah menjadi orang kata bualan lah. Yang paling best tu Usop waktu syuting hari tu saya ambil gambar. Yang tegur tu adik saya, Usop pun ada lah. Mana satu Usop? Saya tanya. Kan saya jenis tak tahu penyanyi siapa apa semua kan. Itu masalah saya lah. Yang saya kena pelakon mana Abius. Pelakon baru saya tak kena. Kan. Jadi bila cakap, lepas tu barulah saya tengok dekat dalam IG. Saya dengar suara Usop power betul. Kan. Alhamdulillah. Tahniah kan. Jadi makna kalau tengok memang orang kata hebat lah. Dan dalam pada masa yang sama, saya ingat lagi Usop dia cakap, Usop rindu sangat kalau boleh nak sangat menyanyi balik semula. Kalau dapat pergi lepas PKP ni, nak menyanyi sampai Singapura kalau boleh kan. Suasana dia tu kan, suasana dia, sambutan dia. Jadi sekarang tengok Usop pun dah berlakon. Jadi semua orang pun dengar tadi Usop berbalik syuting drama Kalau Dah Berbini. Jadi Usop tengok keadaan berlakon ni pula selain pada menyanyi ni kan, adakah ini merupakan pandangan Usop terpaksa berlakon juga ataupun masih lagi bersifat pilihan pada Usop? Silakan Usop. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, bagi saya ni benda macam atas saya nak kata, nak cakap yang sebenarnya saya memang tak minat berlakon, tapi orang cakap apa, sekarang ni kita semua, bukan saya yang masalah tau. Semua rakan-rakan artis kan, salah satu bidang dengan saya, orang kata apa, terjerumus dengan apa dah COVID ni kan. So saya rasa apa yang ada sekarang ni saya ambil je. Rezeki apa yang Allah bagi kat saya ambil je. Selagi saya muda, selagi kederat saya boleh, saya hantam saja. Sebab saya main KL ni, niat saya naik KL ni untuk saya cari rezeki untuk mak ayah saya. Untuk senangkan family saya kan. So orang cakap apa, bagi saya ni macam apa dah? Orang kata apa? Orang muda macam saya ni tak tahulah kalau adik-adik ada dalam ni kan. Bagi saya biar saya susah tak apa dengan family saya. Macam tu.
Jadi itu je Ustaz. kalau untuk mak ayah, itu untuk mak ayah, tapi Ha. sekarang umur berapa Usop sekarang? Saya 24. 24. Jadi target nak kahwin umur berapa? Saya kalau boleh cepat Ustaz. Ya. Jadi makna kata sekarang ni yang kita kumpul-kumpul kan ni, yang berlakon, kumpul duit apa semua, ada tak target tu nak menuju kepada, ada tak simpanan untuk kahwin sekali? Ada dah. Allah. Ada, alhamdulillah. Jadi makna kata Usop nak bagi tahu dia bersifat pilihan lagi atau memang terpaksa sekarang ni buat macam-macam job? Pilihan lah. Oh, pilihan lagi. Pilih. Saya tanya kawan saya, apa Ustaz? Saya sebenarnya saya nervous sebab Relax. Abang AB Abang AB dah batu Ustaz dah. Saya ya Allah. Tak apa. Tak, ni saya santai je, Sob. Tak, maksudnya tadi kan Usop kata sekarang ni semua orang dah terjerumus dengan COVID. Jadi betul. Usop nampak maknanya kalau berlakon ni, maknanya kalau Usop tak ambil pun tak apalah. Tak boleh Tak boleh, tak adalah pilihan, mana terpaksa tu. Saya memori full Ustaz. Memori full. Okay, tak apa. Jadi makna kata dalam keadaan ni sebenarnya saya setujulah apa yang Usop cakap tadi. Makna kata ada peluang kita ambil dan mungkin kita akan kita tak tahu mungkin keperluannya ada di masa-masa akan datang. Kita tak tahu, macam menyanyi, macam berlakon, ada naik turun dia. Yang tu kita akan bincangkan dalam pusingan yang kedua nanti. Baiklah, sebelum kita teruskan kepada pusingan yang kedua, kita akan kembali kepada penen terbabur kita, kan? Yang mana kita akan bincangkan lagi dengan soalan-soalan yang lain. InsyaAllah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali, hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda. Iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia produk susu kambing Al-Amr daripada Samsul Ubat. Jadi baik untuk siapa sakit lutut, sakit tumit, pijak saya sakit, kebas-kebas, insya-Allah baik. Dan berita baik untuk semua panelis yang ada pada malam ini akan dibekalkan susu kambing Al-Amr ni secara percuma setiap seorang. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada komen-komen ya. Kita tengok Saat Dia Hadir, terima kasih banyak. Yayasan Budi Asam Malaysia, jemput semua, tolong follow dan like page ya, Yayasan Budi Asam Malaysia. Puan Saadin, Tuan Hashimah Ma'asan, Saadin, Atikah Kamarudin, Nur Eva Sakim, Afad kata steady Abang Yus. Abang Yus dia tinggalnya. Afad. Abang Ebi kuat. Afad kata. Kemudian Nur Mazidah Yasmin. Okay. Nur Mazidah Yasmin Yahya, Khairil Zuhri Page, Alfilio, Nur Mazidah Yasmin. Ada seorang komen dia kata, dia teringat lagi drama Keris Bersepuh Emas, Abang Abius dia kata. Masih ingat sampai sekarang dia kata. Alhamdulillah. Ni ada permintaan Qawi Roza ni daripada Brunei Darussalam. Dia minta Usop nyanyi satu lagu. Tak apa, kita simpan hujung nanti. Kita hujung satu lagu, Nen kena nyanyi satu lagu juga. Abang Abi saya tak tahu nak suruh buat apa. Suruh bersilat kan, songket belakang tu terkirat belakang kan. Kejap Adam John Am, dia minta tolonglah sebut nama saya Ustaz, dia kata. Nen best, Rozi Jamil kata Nen best, pandai buat lawak. Tengok, dia pandai buat lawak, tapi malam ni tiba-tiba semenjak bersungkup ni dah slow pula cakap apa hal pula kan. Wahidah Harun. Saya tak ungkui. Kebungkui. Ratih Sulastri, Nomazidah. Terjerumusna lah Usop, yang seorang tu komen. Terjerumusna lah Usop tu, dia kata.
Lepas tu Usup memang sempoi, Yusli Yunus kata. Okey. Okey, baiklah kita beralih kepada pusingan yang kedua. Okey, jadi Nen, ada yang kata buat 2-3 kerja ni pun masih belum cukup untuk menampung kehidupan. Jadi apa masalah sebenarnya? Adakah ada masalah kojor ke, masalah bayaran rendah ke, ataupun masalah pengurusan kewangan? Mungkin Nen boleh komen sikit. Silakan Nen. Dah hilang pula dah. Alahai. Masuk balik. Hai. Susah bona ke soalan saya tadi tu? Sampai terkeluar pula Nen tu. Kejap tengok dia tertekan tu. Tu yang terkeluar tu. Kejap. Admin cuba tengok kalau boleh masuk. Itu dia. Masuk dah. Dia nak duduk bawah tu boy. Okey. Okey Nen. Apalah tanya soalan lah tu itu keluar. Apa hal pula kan? Okey silakan Nen. Entah mencolek angin ni. Ya Ustaz. Allah Okey. mencolek. Masih lagi soalan tadi. Macam mana Nen? Berbalik pada soalan tadi Ustaz. Soalan tadi ada cakap buat 2-3 kerja. Ada yang cakap buat 2-3 kerja masih belum cukup lagi. Apa masalah sebenarnya? Adakah masalah kojor ke, masalah bayaran yang rendah benar ke, ataupun sebenarnya masalah pengurusan kewangan? Silakan. Masalah Ustaz bagi Ayu lah mungkin masalah kondak itu Ustaz. Kehendak. Kehendak itu belum capai. Kehendak itu belum capai, makanya itu yang dia nak buat lagi kan. Tapi itulah kata Ustaz itu kan, kalau kita terlampau benar mengajar kan, sampaikan terabai kesihatan pun tak boleh juga kan. Tapi itulah kadang-kadang disebabkan kata Abang Ebi tadi tu kan, dia kelangsungan hidup kita tu. Lepas tu nak pula sumber kehidupan kita pula memang dah kat situ kan. Jadi bila membuatkan sekiranya tambah lagi kan, sebab terlampau memikirkan lah you rasa Ustaz. Mikir mentara badan sihat ni lah. Maknanya dia nak kerja lagi. Boleh kan, so banyak mana yang dia dapat. Mungkin lah. You rasa macam tu lah Ustaz. Sebab terlampau mikiran. Esok tak sama hari dengan hari ni. Maknanya esok nang kita dapat tu, tahun tu dapat seperti mana hari ni. Mungkin lah. Jadi apa masalah sebenar yang jadi tak cukup walaupun buat 2-3 kerja tu? Ada koreh pula dah. Tapi tak tahulah Ustaz. Macam mana Nen? Sekali lagi Nen? Masalah kondak lah tu tak belum capai. Mungkin kondak belum capai. Dia ada letak. Mungkin adakah target tu terlalu tinggi ke atau macam mana? Target tak realistik ke macam mana? Bagi Ayu lah. Okey. Sebab target itu belum menjadi real. Tu sebab dia kerja ahli tu. Tak menjadi. Okey. Jadi mana kata dia harapkan, yang dia impikan. Okey. Jadi saya setujulah. Betul lah sebab kata Nen tu tadi. Dia kata target mungkin kehendak dia tu mungkin masih terlalu jauh untuk dicapai. Dan kita pun tak boleh letak target yang terlalu rendah. Tetapi kalau sebolehnya perlu perkajian, mungkin minta pandangan orang lain supaya target kita tu realistik dan boleh dicapai. Tapi kita kena tanya juga orang yang positif. Kalau dapat orang yang negatif memang semua tak boleh. Itu tak boleh, semua tak boleh lah. Semua tak boleh. Orang kata pepatah, orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Okey. Terima kasih kepada Nen. Kita balik pada Abang Ebius. Isu artis. Okey. Isu artis. Apa tu Nen? Putus-putus lah Nen? Itulah tu. Dia sangkut-sangkut. Okey. Anda ada apa-apa nak tambah lagi ke tak? Ya.
Ada nak tambah apa-apa? Oh. Tak ada Ustaz, cukup. Cukup Tak ada Ustaz. Okey. Bagi ayah tu lah sebab ayah kalau Nen kena tutup mic Nen tu. Okey. Okey, kita beralih pada Abang Abius. Okey. Isu artis. Tu mic siapa pula yang bunyi lagi tu? Okey. Alright, okey. Isu artis baik pelakon ataupun penyanyi Abang Abi kalau kita tengok dimomokkan dengan hidup mewah, bercuti luar negara, kereta mewah besar, ada masa yang kita tengok kehidupan mereka ni ada masa naik, ada masa jatuh, ada yang lepas jatuh naik balik dan tak kurang juga ada yang tersungkur dan langsung tak bangun-bangun lagi dah. Kan dan tak kurang juga mereka ni jatuh disebabkan oleh gaya hidup yang mereka amalkan sendiri. Jadi apa pandangan Abang Abius berdasarkan pengalaman Abang Abius sendiri dan juga pengamatan Abang Abius tentang permasalahan yang sebenarnya melanda para artis pada hari ini. Silakan. Abang Abi hilang ke? Dah okey. Silakan bang. Okey bang, silakan. Ustaz, maaf Ustaz. Tadi saya tak dapat Ustaz punya soalan tadi, gambar tak ada. Okey. Semua tak sekarang ni baru keluar balik. Boleh Ustaz ulang balik? Okey, baik. Okey. Isu artis kalau kita tengok kan pelakon, penyanyi, tak kira siapa lah kan, dia ni ada yang dimomokkan dengan kehidupan mewah, bercuti luar negara, dia share dekat peminat dia dekat media sosial. Kemudian dia juga ada yang jatuh, lepas tu naik balik. Hilang balik Ustaz. Putar pula dia balik. Ada yang jatuh, dia naik balik. Kan. Kemudian ada juga yang tersungkur dan juga tak bangun-bangun lagi dah. Senyap terus. Ada yang kaitkan kejatuhan mereka ni salah satunya disebabkan oleh kegagalan mereka untuk untuk menjaga gaya hidup tu. Amalan gaya hidup dia mungkin yang terlalu bermewah-mewahan. Jadi menurut pandangan Abang Abius berdasarkan pengalaman Abang Abius sendiri dan pengamatan Abang Abius tentang permasalahan ni, apa sebenarnya yang Abang Abius nampak? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Pada saya saya lebih suka bercakap atau share pengalaman saya. Sebab saya tidak pada pengalaman orang lain. Ini pengalaman saya sendiri. Okey. Pada peringkat awalnya sebenarnya bila kita menjadi seorang artis ni, of course waktu itu kita nakkan glamour. Itu mana-mana artis saya rasa. Sebab permulaannya dia nakkan glamour. Sebabnya kita tak pernah rasa tu sebelum ni. Macam saya orang kampung yang tak pernah dikenali oleh orang, tiba-tiba dikenali oleh orang. Jadi saya rasa itu satu benda, culture shock lah orang kata kan. Menyebabkan apabila kita pergi ke mana-mana orang tegur. Ada orang tegur, Bius. Lama-lama kita rasa macam, kata orang, aku perlu jaga sebab orang kenal aku. Orang tahu aku. Jadi aku perlu jaga. Jadi mulalah. Di situ kita bermulalah. Itu sebab saya katakan, apa pun sebenarnya ada ilmu. Apabila ilmu kita kurang, jadi kita akan menganggap benda itu, kita akan meniru. Maksudnya, tiru orang lain yang mungkin artis-artis yang ada di luar negara. Kita tiru. Maknanya kita nak orang sentiasa lihat kita style mewah ketika itu ya. Tetapi lama-lama kematangan itu mengajar kita, jadi kita dah mula bertukar kepada, kata orang, mencari rezeki. Jadi kejatuhan artis ini pada saya, saya pernah jatuh. Satu ketika tahun 98. Kalau tak silap saya jatuh ketika itu memang tengok sebabnya waktu tu saya operation jantung, jadi perlukan duit apa semua. Dan ketika itu pula kalau tak silap saya adalah kegawatan ekonomi. Jadi saya ada kereta waktu tu. Jadi waktu tu adakah nak bayar kereta ataupun nak bayar rawatan. Jadi saya fikir kereta saya terpaksa ditarik dan saya bayar untuk rawatan saya pembedahan jantung tu. Walaupun ada bantuan daripada kerajaan, tetapi kita perlu juga duit untuk kita survive selepas itu. Jadi jatuh dan bangun ini sebenarnya kalau kita anggap dalam kepala kita bahawa itu adalah satu ujian untuk kita lebih bangun, untuk terus bangun lagi, kita akan bangun. Tetapi kalau kita masih lalai buat kali keduanya,
jatuh kali seterusnya itu akan menyebabkan kita akan terus tersungkur. Tetapi seikhlas sejujurnya, saya nak bagi tahu pada diri saya sendiri. Saya nak ingatkan diri saya sendiri. Pandangan saya, apabila kita berada di tempat yang jatuh, maknanya bila kita jatuh, kita jangan apa kata orang apa, down. Kita jangan down. Kita anggap bahawa kita harus bangun lagi dengan apa cara sekalipun. Contohnya, mungkin kita kalau dulu kita tidak memikirkan tentang, sebabnya sebabnya saya tidak ada insurans, saya tidak ada APF, tidak ada SOCSO. Jadi sebenarnya apa yang kita cari itulah simpanan usia tua kita. Jadi kalau kita fikir kepada situ, insya-Allah kita akan dapat maknanya mengimbangi tentang kehidupan kita. Di masa kita di atas, kita akan lebih beringat. Kalau kita di bawah, jangan kita down, kita terus bangun, kerana kita kena ingat satu, bahawa apa pun Allah masih membantu kita. Itu pada saya. Dan pandangan saya, pendapat saya, menjadi seorang artis ini, hidup dalam dunia artis ini, walaupun kita kata kita tidak glamour, tetapi orang di luar melihat kita glamour. Jadi kita jangan kata orang terpaku dengan anggapan orang terhadap kita. Kita jadilah diri kita sendiri. Itu saja Ustaz. Saya tak tahulah tepat ke tidak saya punya jawapan tu. Saya tak dengar Ustaz. Betul lah apa yang Abang Ebi cakap tu. Tepat tu. Cuma mungkin Abang Ebi kena off dulu mic Abang Ebi kot. Sebab ya, kalau tengok apa yang Abang Ebi share dengan kita semua adalah merupakan pengalaman peribadi Abang Ebi sendiri. Malahan alhamdulillah peminat Abang Ebi di seluruh negara memang sentiasa mengikuti perkembangan Abang Ebi, dan bila dapati Abang Ebi tak sihat dulu, kita semua pun tahu. Dan mereka rasa syukur bila dapat dengar balik suara Abang Ebi dekat radio. Dapat tengok semula adanya dengan watak dalam JKKK kan. Ada peranan-peranan tu masih ada lagi. Dan alhamdulillah ini merupakan support lah daripada semua. Jadi mudah-mudahan Abang Ebi akan terus kuat. Dan juga yang paling penting sekali, kata Abang Ebi, bila kita dah jatuh, kita kena ada satu keazaman, kekuatan untuk terus bangkit. Tak boleh. Kalau kita fikir kita tersungkur-tersungkurlah, maknanya kita sendiri yang memilih untuk berputus asa. Jadi kita balik pada Usop sebagai panelis kita yang ketiga. Jadi Usop dia tak sabar tu nak balik tu. Jadi kita akan dia dah penat tu syuting daripada pagi tu sampai petang kan, tak balik lagi. Tak apa, dia yang penting dia sebut tadi. Yang penting saya nak mak ayah saya gembira, happy. Tu penting tu kan. Jadi Usop, pernah tak Usop mengalami insiden-insiden kan? Pengalaman kena tipu bayaran, bila orang pergi menyanyi janji nak bayar sekian-sekian tapi rupanya tak bayar, ataupun ada orang tengah ke kan, baik persembahan maupun lakonan, dan apakah strategi perusahaan kewangan yang Usop boleh share kat semua kan? Kalau ada strategi boleh share sikit, tengok silakan Usop. Okey, buat masa saya nak kata lama dalam industri, saya baru dalam 5 tahun, taklah sama macam Abang Yu kan. Saya dalam industri baru 5 tahun, tapi buat masa sekarang ni alhamdulillah saya tak kena tipu lagi lah dengan orang-orang, sebab sebab apa-apa pun saya akan inform dengan baba saya, sebab saya bab orang kata apa, bab duit ni, bab apa dia orang kata apa, bincang-bincang ni saya memang tak reti. So saya akan bagi tahu dekat orang yang lebih pandai lah. Contoh macam PA saya ke, manager ke, ataupun ayah saya kan. Sebab itulah macam Abang Yus cakap tadi, apa dia, jatuh bangun kan. Saya pernah duduk di tahap orang kata apa, di tahap orang kata memang orang sanjung saya, memang pergi mana pun usuk. Saya pun rasa macam diri saya Justin Bieber lah masa tu, macam nak roboh. Betul Ustaz, betul.
Betul Ya. saya pergi show masa tu show saya yang ke berapa tah masa tu. Masa tu saya baru keluar mentor kan. Selepas mentor baru saya masuk big stage. So masa mentor tu memang nama saya viral sebab biarlah kan dalam Malaysia kan artis Malaysia saya seorang je penyanyi. Orang kata apa gigi macam ni kan. So nampak rare lah sikit kan. Saya pun tak sangka. Saya pun tak sangka peminat saya ramai macam tu kan. Tapi bila orang kata apa bila duduk di tahap macam tu kan, orang kata apa, kadang-kadang tu sifat lupa diri tu adalah juga kan. Masa tu memang orang kata apa, hidup saya boleh dikatakan mewah jugalah kan. Sebab show boleh dikatakan tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu ada show. Lepas tu masuk saja 2018 kan. Sebab masa tu saya tak ada single lagi tau. Masuk saja 2018. Masa tu baru saya rasa, oish. Baru aku tahu langit tinggi kan rendah. Sebab orang kata apa terlalu apa dia? Dibuai dengan kejayaan. Dibuai dengan kejayaan lah, sebab dengan nama saya lagi kan. Tapi lepas 2018 tu saya sign dengan Rocket Fuel. Alhamdulillah lah dia jadi baliklah Usop yang sekarang ni. Tidak, saya tak tahulah apa jadi kat saya. Boleh dikatakan saya ni ada tahap saya jatuh, lepas tu dia naik balik, lepas tu jatuh balik, lepas tu dia naik. Saya pun pening dengan saya ni. Betul Ustaz. Yang sebenarnya saya pun culture shock jugalah dulu. Sebab yalah kan saya kan budak kampung baru terlepas masuk KL kan. Lain macam jadi saya pun kadang-kadang macam terkejut juga. Betul ke bidang aku pilih ni? Jadi macam tu. Tapi itulah orang kata apa, doa mak ayah saya lah. Yang tu yang paling penting. Yang tu lah. Apa dia Usop di Kedah kat mana Usop? Kedah dekat Kulim. Kulim memang kampung betul lah Tak kampung sangat lah Ustaz. Boleh lah Tadi kata kampung dah tak kampung sangat pula. Kulim tu dia macam taman-taman lah. Tapi orang kata apa, kalau orang Kedah ni orang kata orang kampung. So saya pun okey je lah. Tak apa, tapi sebenarnya apa yang saya nampak tadi Usop cakap dengan tahap gigi macam ni, tak, saya bukan masalah gigi tu Usop, tapi apa yang saya nak cakap maknanya kalau dulu-dulu orang boleh kritik Usop, cakap Usop mungkin main-main masuk sekolah dulu, kutuk Usop macam-macam contoh kan, Usop kampung, tapi Usop dah proof pada semua orang, anak kampung daripada Kulim pun boleh berjaya kalau orang kata kita kena jalan usaha dan juga rajinnya, insya-Allah boleh berjaya. Dan begitu juga ada nak tambah lagi? Ada sikit lagi. Macam sama. Silakan. Ustaz cakap, jujur saya cakap sebelum ni memang saya masuk dalam industri, siapa pun tak mau saya. Depa tak nampak bakat saya tau. Orang tak nampak bakat saya. Orang nampak bakat saya ni macam dia ni tak boleh pi ni sebab hang lock. Lepas tu muka memang tak boleh belah apa. Muka memang tak boleh belah yang tu lah. Jujur saya cakap. Orang cakap sampai saya nak masuk audition tu saya nak pergi mentor kan. Member saya semua cakap, alah, hang ni mesti awal-awal mesti keluar punya ni, muka dah tak boleh belah. Tapi saya ambil semangat tu untuk saya berjaya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Mana nilah yang Abang Abius tadi kata. Jangan ambil benda tu sebagai benda yang negatif, tapi nak jadi semangat lagi untuk naik terus ke depan, buktikan yang kita boleh. Malahan Usop kena ambil juga pesanan Abang Abius tadi, jangan ambil sangat puji-pujian orang tu. Sebab kadang pujian orang ni sementara, jangan sampai melalaikan kita, itu saja. Jadi bila kita ingat, insya-Allah. Dan saya yakin Usop dijaga dengan baik, sebab saya pun dah jumpa kecil yang jaga kan. Saya tengok budak kawan sahabat baik daripada kecil. Memang susah nak cari PA daripada kawan-kawan ni, susah. Alhamdulillah ada yang baik boleh jaga. Jadi mudah-mudahan Usop terus dijaga dengan baiklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita dah pun selesai pusingan yang kedua.
pusingan ketiga ni simple aja, lebih kepada kesimpulan. Ni ada komen ni, Syazana Shah, dia kata usup janganlah merendah diri sangat, dia kata. Marwiyah Muhammad kata tak apa usup, ada masanya bakat lebih penting dari wajah. Kalau dah ditentukan rezeki pasti ada. Nampak? Ni semua penyokong-penyokong usup ni. Anis Wardia, semoga Abang Abius diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, murahkan rezeki, ditinggikan darjat. Allah, ada. Kan? Betul tu Abang Abi, bebek itu usaha dengan kodrat kita sendiri. Tu ayat dia. Geng, Adal. Geng Man Kulim ni, dia kata. Man Kulim, dia kata. Lepas tu, anak yang rapat dengan ibu ayah, rezekinya akan murah dan berkat. Contoh Nen. Wah, tengok tu. Contoh Nen. Berkat, Alhamdulillah. Tengok malam ni pun nampak muka berkat. Ya Allah, Ya Allah, permudahkanlah urusan Nen, Ya Allah. Mudah-mudahan ni malam ni dia rasa seronok dan selesa malam ni. Ya Allah, wa akbar. Baiklah, sebelum kita masuk pada pusingan yang ketiga, pusingan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan jangan ke mana-mana sebab kita nak kongsi sikit maklumat tentang kos ibadah korban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi anda semua boleh daftar. Dah tengok harga, anda berminat, boleh daftar segera dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Daftar dulu. Bayar kemudian pun tak apa. Yang penting daftar dulu. Kita nak booking ni, lembu-lembu ni nak hantar ke untuk kita korbankan di Afrika dan juga di dalam negara kita Malaysia. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berhajat untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini? Mari bersama-sama dengan kami di Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang sedia membantu anda. Bagi harga satu bahagian lembu hanya RM390, satu ekor lembu RM2,730, satu bahagian unta RM580, satu ekor unta RM4,060 dan satu ekor kambing RM580. Kepada anda yang berminat untuk menyertai korban pada tahun ini bersama dengan kami, bolehlah menghubungi talian yang tertera. InsyaAllah, anda pasti akan berpuas hati. Okey, tuan-tuan sekalian, itulah dia. Dari segi harga yang sangat murah, tuan-tuan boleh niatkan. Kalau nak korban, niatkan untuk keluarga, nak sedekahkan untuk keluarga pun boleh. Tuan-tuan nak bayarkan untuk kawan-kawan pun boleh. Malahan ada satu juga tawaran kepada persatuan-persatuan yang dapat 10 ekor. 10 ekor, anda kata kumpul-kumpul bahagian-bahagian dapat 10 ekor. Yayasan akan sumbangkan kepada persatuan anda RM1,000 untuk dana persatuan. Begitu juga susu Situ Joy telah pun bersetuju untuk sumbangkan kepada siapa yang masuk seekor, setiap seekor tu akan dapat susu Situ Joy. Mahal susu Situ Joy ni, tapi bos besarnya telah bersetuju untuk menyumbangkan. Baiklah tuan-tuan muslimin, kita akan ni ada lagi komen ni. Zainina, jadikan kritikan sebagai pembakar semangat untuk usup terus maju jaya dalam industri. Farhan Musa, kami fans hang usup. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Okey? Anis Wardina, usup terbaik orang kampung tu. Safwan Samsudin, Abius legend. Hawa Abdullah, sabar usup. Cik Puan Puspali, be yourself usup. Siti Arijawati, best usup boleh berjaya lagi, dia kata. Dan begitu juga ada komen siapa lagi? Firdaus Zulkifli, insyaAllah fans usup sentiasa ada dengan usup, jatuh bangun usup. Alhamdulillah, ramai malam ni. Baiklah tuan-tuan, kita beralih pada pusingan yang terakhir, iaitu pusingan ketiga. Mungkin semua panel pun saya bagi soalan yang sama lah. Kebahagiaan kesimpulan ni mungkin semua boleh bagi pandangan dengan adanya dunia hiburan yang serba mencabar ini. Dengan era turunan industri ditambah pula dengan PKP, maka apakah saranan kepada semua di luar sana supaya lebih bersedia menghadapi ujian kekuatan kewangan peribadi dan kewangan keluarga? Mungkin boleh syorkan sesuatu. Silakan, mulakan dengan Nen. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Joleh tak suara you? Jelas, dia pakai mic rasa macam dia pegang tasbih dia berjuntai tu. Tu tak terayu tengok tu kan. Tak, you dah. Orang menjolek angin macam ni kan. Tu semua lah tu. Ustaz dapat jauh lah ni. Okey, baiklah, tapi apa-apa. Okay. Itulah, ayo pun kiranya tidaklah kata ni sesiapa, ayo ni hanya insan biasa saja. Jadi apa pun yang dia punya datang. tagline.
Tak betul Ustaz, ayu khabar lurus ni kan. Kalau nak dibandingkan Abang Happy usuk kan. Macam ayu ni setakat kiranya penyampai radio biasa di Nagori FM. Baik, jadi kira apa-apa pun lah kan, semoga sentiasa lah dalam kata ni tenang, kuat semangat dan minta doa terutama sekali dengan mak ayah lah kan. Semoga kita sentiasa diberi kekuatan dalam menempuh ujian kehidupan ini, sebab kita tak tahu esok akan lusa kan apa akan jadi lagi. Mungkin ada lagi tambah lagi ujian untuk kita kan. Dan untuk sekarang ni bagi Ayo ada hikmah insyaAllah apa yang jadi. Dan apa sajalah perancangan kalau untuk kira dengan ujian yang kita tempuh ni kan, pastinya yang baiklah mintanya Ustaz. Ayo tak pandai nak bercakap mana Ustaz kalau dah live macam ni kan Ustaz. Jangan sesorgan lah Ustaz. Lah tu, dah, kan? Dia biasa bagi soalan kat orang. Dia biasa bagi soalan kat orang. Sekarang dia kena jawab soalan pun dia tahu kan. Jadi sama-sama lah. Ayo pun minta juga kekuatan daripada kawan-kawan semua. Dan InsyaAllah. Mudah-mudahan dilindungilah, diberi kesihatan yang baik sesama kita. Kita jaga kita lah insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Malahan untuk bagi semua, saya kenal Nen Terbabur ni bukannya sehari dua, lama dah. Malahan Nen ni adalah merupakan, boleh cakap walaupun dia ni taklah tua mana, tetapi pengalamannya dalam bidang pengacaraan, malahan pernah menang beberapa anugerah ketika bertugas dengan RTM. Dan saya nampak Nen bukanlah DJ kaleng-kaleng, bukan DJ biasa. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena dengar Negeri FM 92.6. Dan walaupun dia insan biasa, Nen diuji macam-macam. Yang mana saya, walaupun Nen tak cerita, tapi saya nampak lah macam-macam. Nen ni, dia ramai lah orang sakit mata tengok Nen ni. Tak tahu apa hal lah. Macam tu. Nen ni bila mula-mula dia potang, orang suka kat dia, ada orang tak perhati, tolak dia ke pagi. Bila dia pagi belakang, tolak ke potang. Lepas tu kejap ada, kejap tak ada. Saya cakap dia sabar Nen. Sebab peminat-peminat yang sayangkan Nen, yang sukakan Nen, yang mendoakan terlalu ramai. Itu dia. Hebat dia Nen ni. Jadi InsyaAllah mudah-mudahan Nen terus istiqamah, terus kuat semangat. Mudah-mudahan dapat melakar pelbagai lagi kejayaan. Alhamdulillah. Dan manusia ni, dia fikir dia nak ambil alih kuasa Tuhan. Dia tak tahu bila dia sekat orang tu kat sini, Nen berlakon pula dah. Sekat orang ni, ada pula pengacaraan yang ni pula panggil. Orang ni pula panggil. InsyaAllah saya ada satu projek untuk anda semua. Tahu tak lama lagi insyaAllah Nen akan muncul. Muncul dan rancangan masakan. Cara Wan iaitu lontong-lontang namanya. Itu dah. InsyaAllah sikit masa lagi kita tengah bincangkan konsep dia. Dia akan masak secara santai insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh tengok resepi Nen sendiri. Okey, Abang Abius mungkin boleh share pula nasihat kepada semua tentang apakah yang perlu dilakukan sebagai anak seni dan kepada mereka di luar sana tentang dalam musim-musim mungkin diuji ni, jatuh bangun dan sebagainya. Silakan Abang Abi. Apalah kau tu? Abang Abius. Abang Abi. Okey, tak apa. Jadi sebelum kita pergi pada Abang Abius, kita pergi kepada Usuk dulu. Mungkin Usuk boleh buat kesimpulan. Okey. Abang Abi dah datang dah. Okey, silakan Abang. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum tu saya nak beritahu hanya doakan saya je lah ya. Okey, saya ingin beritahu bahawa kita kena berani berhijrah.
hijrah maksud saya bukan saja hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, tetapi kita kena berani hijrah bidang kerja kita. Kata Ustaz tadi, untuk persediaan kita di masa akan datang dalam keadaan yang begini, mungkin kita tak mampu nak syuting, kita tak mampu nak berlawak dan sebagainya, mungkin kita boleh berhijrah pula ke satu kerja yang lain demi untuk memenuhi yang macam saya cakap tadi, keperluan hidup. Kan keperluan hidup kita tak semestinya Allah suruh cari kita rezeki, ditaburkan rezeki pada setiap pagi itu bukannya rezeki dalam bidang kita je. Banyak. Jadi kita cari yang pentingnya dia halal. Dan satu lagi, mungkin kita tidak akan rasa jalan betul tanpa kita rasa sesat. Jadi saya nak pesan kepada diri saya, andai lemas di lautan, carilah pantai, patah ke pantai. Lemas di sungai, patahlah ke tebing. Begitu jugalah kalau kita sesat, baliklah ke pangkal jalan. Kerana telah Allah katakan, ya, apa pun, ya, daripada dia kita datang dan kepada dialah kita kembali. Itu saja. Jadi maknanya kita jangan takut untuk berhijrah. Itu saja. Ini semua adalah pesanan untuk diri saya sendiri, dan maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum Ustaz. Itu je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Ebi, dan kita dengar pula kesimpulan dan juga nasihat mungkin boleh di-share pada semua. Usop, silakan. Wah. Apa dia tadi start saya ni duk dengar Abang Ebi dia cerita saya. Saya jadi tak sebab maaf macam mana tak saya nak kata. Apa dia? Yalah, nasihat sebab macam ni kan, dunia artis ni, hiburan ni mencabar, dia naik turun dan sebagainya. Ditambah dengan PKP ni kan, ujian demi ujian. Jadi apa nasihat untuk pada semua rakan-rakan artis mungkin kat luar sana, apa yang perlu kita lakukan, nasihat dalam tempoh-tempoh bila susah macam ni kan, mungkin apa nasihat boleh bagi pada semua? Okey, nasihat saya selagi boleh kerjalah, sebab sekarang ni bukan senang nak senang. Bukan senang nak cari kerja. Lepas tu kalau boleh simpanlah duit simpanan lah, sebab macam artis ni memang orang kata apa, tak ada APF. Betul ya Abang AB kan? Kita tak ada APF, kita tak ada apa dia TWS, so apa semua tu kan. So orang duk ingat, oi artis kaya, show beribu-ribu, duit banyak, apa mai try jadi artis dulu. Betul. Apa-apa pun macam saya pun dekat kampung, mak saya pun ada buka nasi kandang kan. Selagi boleh cari duit, kami buat je. Sebab orang cakap apa, bukan senang nak senang, tapi kalau nak susah senang je. Nampak. Saya pun tak nak cakap apa dah Ustaz. Saya pun ketak habis ni. Tapi saya kan ingat Usop dia jawab soalan ni, kalau dia pakai serban, kita cover kalau kelabu sikit, mesti orang ingat dia Ustaz Don. Dengan Lorak Utara dia jawab dah. Ustaz, kan? Semalam ada orang komen dekat IG saya. Dia komen, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, macam mana kalau orang kahwin, lepas tu dia bersalin, lepas tu dia ceraikan. Tanya aku buat apa? Aku bukan punya ustaz. Itu kalau tak Usop dah menyanyi, tiba-tiba berlakon. Tapi kalau hang ceramah Usop, open ceramah tak leceh makan dah kan. Dah cukup lah tu. Kalau ceramah merapu boleh ustaz. Okey. Jadi apa pun, satu poin yang Usop tadi yang kita boleh ambil, Abang Abius kata tadi, bawa diri, jaga diri. Mungkin begitu juga macam Nen kata, insan biasa banyak doa pada Allah, berserah pada Allah. Dan Usop pula ada satu poin ni dia pesan tadi, sekarang ni kalau bila ada peluang kerja. Bukan senang nak dapat kerja. Kalau ada satu benda kita boleh buat betul. Dan paling penting yang dalam pesanan Usop tadi, menyimpan. Ini adalah peringatan untuk semua orang, bukan hanya artis. Semua kadang-kadang bila dia senang dia lupa. Tapi bila susah, dia tak tahu teraba-raba mana nak cari sumber untuk meneruskan kehidupan.
Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyaksikan live kita pada malam ni. InsyaAllah hari Khamis ini, InsyaAllah kita ada lagi bual bicara. Jadi anda semua pada malam ini kita rasa seronok sangat kita ada panelis-panelis yang hebat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Dan kepada semua panelis, saya dah pun hantar WhatsApp. Masing-masing jangan lupa nanti jawab WhatsApp tu. Kan? Jadi mudah-mudahan saya ucap terima kasih Abang Ebi. Baik, sama-sama Ustaz dan semua. Terima kasih Nen. Okey, dan terima kasih juga kepada Usop. Jadi Usop hati-hati dalam perjalanan, berehat. Usop nak balik Bukit Jalil ni, rehat. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Bat. Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama-tamanya di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua para peserta yang telah terlibat dengan program korban bersama dengan pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM pada tahun 2020 sebelum ini. Alhamdulillah, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia telah berjaya menyempurnakan dan melaksanakan dengan cemerlang sekali ibadah korban pada tahun lepas untuk anda semua. Pihak YBIM ingin mengundang anda semua untuk join sekali lagi bersama dengan program ibadah korban untuk tahun 2021 ini pula. Kami dengan ini menggalakkan tuan-tuan dan puan sekalian agar mendaftar dengan lebih awal. Kalau anda kata nak daftar dulu, bayar kemudian pun tak ada masalah. Yang penting hasrat kita untuk meletakkan niat. Dapat pahala meletakkan niat itu dapat direalisasikan tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi kalau boleh anda daftar, bayar terus, lagi baik tuan-tuan dan puan sekalian. Bayaran ansuran pun dibenarkan, yang mana bayaran ansuran amountnya adalah berdasarkan mengikut sama dengan setiap satu bahagian. Nilai satu bahagian kita buat ansuran sampailah cukup 7 bahagian dan seterusnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita niatkan kepada diri kita untuk memperbaiki dan juga menambahkan lagi kualiti ibadah korban kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kurniaan yang banyak, maka beribadahlah, solatlah dan berkorbanlah tuan-tuan sekalian. Itu Allah Ta'ala suruh kita. Selain daripada solat, ibadah korban juga ditekankan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita ada ini tuan-tuan sekalian di dunia ini bukan milik kita sebenarnya. Tetapi sebahagian daripadanya kita boleh infakkan, kita boleh korbankan, kita boleh sumbangkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk pengetahuan semua telah pun sedia ada ISO dan sistem pengurusan ibadah korban yang sistematik dan teratur. Jadi anda tidak perlu risau tentang kualiti dan cara kaya pengurusannya. Dan insyaAllah anda semua tidak perlu risau yang tentang ibadah korban anda pasti akan dilaksanakan dengan baik dan teratur sekali. Dan dijamin tuan-tuan sekalian, ibadah yang kita laksanakan ini adalah yang benar-benar berkualiti, telus dan profesional. Pastikan anda daftar segera, join kami tuan-tuan sekalian untuk ibadah korban tahun 2021 ini.